Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahu ilan nasi mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu ya Allah, kurniakanlah pada kami ilmu yang berguna ya Allah, dan rezeki yang baik ya Allah, dari yang halal, dan juga amalan yang diterima ya Allah, bukan amalan yang tertolak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya, dengan kelebihannya, dengan kehendaknya dan dengan keredaan dia, insyaAllah kita dapat berjumpa lagi pada pagi ini bagi membicarakan tentang ilmu Nahwu dan Saraf. Jadi kita telah berbincang dan akhir kali pada muka surat 18 dalam nota jumlah mubtada' khabar. Jadi nota ini khusus untuk mubtada' dan khabar. Mubtada' adalah perkataan yang mula dalam satu ayat, nama, kemudian diikuti khabar. Khabar adalah cerita yang menceritakan tentang mubtada'. Jadi kita telah jumpa beberapa jenis mubtada'. Jadi mubtada' yang pernah kita jumpa adalah di antaranya mubtada' dalam bentuk tunggal, seperti dalam surat 7 tu. Mubtada' dalam bentuk tunggal. Jadi mufradat, dan juga mubtada' ni boleh dalam bentuk muawwal ataupun mazdar muawwal. Jadi mubtada' ni hanya dua perkataan saja yang boleh memenuhi ruangan duduk tempat dia, iaitu mufrad, satu single perkataan, dan ataupun juga mazdar muawwal. Mazdar muawwal itu adalah gabungan antara an, anna, kai, ma, law. Kemudian depannya ada fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' dengan an, anna, kai, ma, law. Jadi kalau depan tu ada perkataan ini, salah satu daripadanya,
Dan lepas itu ada fa'il, maka itu kita beri nama dia mazdar mu'awwal. Mazdar mu'awwal. Kemudian jumlah pula, jumlah ada jumlah ismiah, ada khabar. Satu mubtada, satu khabar. Khabar pula ada 4 jenis. Jenis yang pertama mufradat, jenis yang kedua syubi jumlah, jenis yang ketiga jumlah ismiah, dan jenis yang keempat adalah jumlah fi'liyah. Semua jenis-jenis ini kita telah bincang. Cuma kita belum lagi bincang secara sedikit mendalam tentang jenis-jenis mubtada. Jenis-jenis mubtada. Jadi mubtada itu mengikut biasanya dia duduk depan dan diikuti dengan khabar. Khabar sesudahnya, itu kebiasaanlah. Tetapi dalam perbincangan kita minggu yang lepas, tidak mestinya khabar itu immediately selepas mubtada. Contoh yang kita ambil di sini adalah contoh pada ayat surah Baqarah ayat 29, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Di sini ada mubtada, ada khabar. Mana mubtada dia? Mubtada dia huwa. Saya ke Ustaz? Ya. Slide dia tak ada ke? Ya. Slide, dia punya slide tak ada. Oh, tak keluar ya? Tak. Oh, I see. Nanti saya tengok kenapa dia tak keluar. Betul, memang dia tak keluar lagi. Sekarang nampaklah. Ada kan? Ada. Alhamdulillah. Jadi contohnya pada ayat Baqarah 29. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ini satu ayat dimulakan dengan isim dhamir huwa. Kemudian di sebelah ini adalah dia punya khabar. Jadi dalam ayat ini khabar tidak duduk immediately sesudah mubtada. Ada disengkani, diselangi oleh bikulli syai'in. Jadi bikulli syai'in ini bukannya khabar. Yang khabar adalah alim. Jadi wahwa ni adalah isim dhamir. Isim dhamir adalah maklum. Dia adalah maklum. Kemudian alimun adalah nakirah. Jadi syarat di antara satu perkataan yang menjadi khabar, dia mestilah nakirah. Manakala dia punya mubtada, mestilah dia maklum. Dia kalau tak ada ni ada al dan sebagainya, itu di antara syarat dia. Jadi di sini antara mubtada dengan khabar tidak berdekatan, tapi dijauhkan dengan bikulli syai'in. Bikulli syai'in ni jawapan dia kenapa dijauhkan? Ini bukan jawapan nahwu dan saraf, tapi ini adalah jawapan balaghah. Yang mana maksud dia adalah sebagai taukid. Syibhi jumlah di antara khabar dengan mubtada itu adalah sebagai taukid, menguatkan. Menguatkan maksud ayat. Maknanya Allah itu atas segala sesuatu adalah mengetahui. Bukan Allah mengetahui saja, tapi Allah atas segala sesuatu. Ia mengetahui. Jadi kedudukan bikulli syai'in ini di tengah antara mubtada dan khabar itu menunjukkan satu jenis taukid, menguatkan maksud ayat. Begitu juga dengan ayat surah 48, ayat yang ke-10, iaitu yadullahi fawqa aydihim. Jadi dalam ini dia mubtada'nya adalah yadullahi. Yadullahi ini dua perkataan, tapi dikira satu sebab tangan Allah. Tangan Allah. Tangan Allah. Jadi
Apabila mudhaf mudhafun ilaihi itu benda satu. Bagi contoh macam baiti. Baiti mudhaf mudhafun ilaihi. Bait itu rumah, ti itu saya, rumah saya. Jadi rumah saya itu adalah mudhafun ilaihi. Baiti tu, baitun tu adalah mudhaf dia, mudhaf ilaihi, bendanya satu. Jadi yadullahi ini adalah dia punya mubtada. Mana dia punya khabar dia? Khabar dia adalah aidihim. Aidihim, iaitu tangan-tangan mereka. Jadi fauqa ni adalah syubhi jumlah. Jadi syubhi jumlah. Jadi mubtada dia yadullah, kemudian khabar dia adalah fauqa aidihim. Ini dalam bentuk syubhi jumlah. Dalam bentuk syubhi jumlah. Jadi syubhi jumlah ni adalah daripada zaraf. Zaraf dan juga isim. Dia jadi nama dia syubhi jumlah. Fauqa itu sendiri adalah maf'ul. Adalah syubhi jumlah. Adalah mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Jadi ini adalah khabar dia, ini adalah mubtada dia. Khabar dia dalam bentuk syubhi jumlah. Manakala contoh yang berikutnya, muka surat sebelahnya, iaitu muka surat 17. Ayat di sini dia punya faqi'un. Faqi'un itu adalah dia punya dia punya khabar dia adalah faqi'un, manakala launuha adalah dia punya mubtada. Tetapi faqi'un ini adalah khabar yang didahulukan, atau kita panggil khabar muqaddam. Muqaddam tu maknanya didepankan. Dia sepatut duduk belakang, tapi dia kedepankan. Faqi'un. Ini adalah dia punya khabar muqaddam. Kalau mubtada dia adalah launuha. Launuha ni adalah mubtada. Mubtada muakhar yang diakhirkan. Kalau tuan-tuan tengok i'rab, dia tak jumpa perkataan. Itu i'rab untuk perkataan demi perkataan. Tapi ini i'rab untuk nahwu. Jadi faqihun ini adalah dia punya khabar yang dikedepankan. Mana dia punya mubtada? Mubtada dia launuha. Launuha ni adalah mubtada yang diakhirkan. Jadi maknanya tidak mestinya mubtada dulu lepas tu khabar. Tidak. Dalam ayat ini didahulukannya dengan khabar dan lepas tu diikuti dengan mubtada. Ini pun tidak ada di dalam alasan nahwu dan saraf. Tapi dia ada di dalam bab balaghah. Begitu seterusnya ayat 47 kemudian nombor 24, ala qulubin aqfaluha. Ala qulubin ni adalah syubhi jumlah, tapi dia duduk di tempat khabar. Mana dia punya mubtada dia? Mubtada dia aqfaluha. Aqfaluha ni adalah mubtada yang diakhirkan. Barangkali yang ini pun tidak ada dalam buku i'rab yang biasa kita pakai tu. Tapi tuan-tuan kena pakai buku i'rab lain, insya-Allah ada benda ni. Jadi ala qulubin ini adalah syubhi jumlah. Jar wa majrur. Tapi fi muhalli raf'in khabar muqaddam. Tapi dia adalah duduk di tempat marfu' yang dipanggil dia khabar muqaddam. Jadi apabila khabar di marfu'. Jadi marfu' jadi marfu' yang diawalkan. Fi muhalli raf'in khabar muqaddam. Maknanya ala qulubihim ini adalah syubhi jumlah. Dia terdiri daripada jar wa majrur. Jar di mana? Ala. Majrur di mana? Qulubin. Jadi ala qulubin itu adalah jar wa majrur.
tetapi fi muhalli, dia duduk di tempat raf'an. Raf'an ini marfu'. Khabar muqaddam. Kenapa dia duduk tempat marfu'? Sebab dia duduk tempat khabar. Khabar hukumnya marfu'. Jadi fi muhalli raf'an. Dia duduk di tempat rafa' ataupun marfu'. Kenapa? Dia khabar. Khabar macam mana? Khabar yang didahulukan. Jadi ala qulubihim adalah should be jumlah jawa majrur fi muhallin raf'an khabar muqaddam. Ustaz, Ustaz, teruskan. okey, ini yang Ustaz refer ni yang dia punya i'rab ni, tapi yang ada kepada kita word by word dia punya i'rab tu simple saya tengok. Dia tulis situ jawa ma'ani ala qulubihi, ala qulu ala qulubi kan. Ya. Ala qulubi, dia tulis sini jawa majrur khabar muqaddam. Itu 4 dia. Dia tak elaborate lah. Jawa majrur. Dia tulis sini jawa majrur khabar muqaddam. Apa dia? Muqaddam min qad dal mim. Tak, sebelum tu. Khabar. Jawa majrur. Jawa majrur dia. Lepas tu dia tulis jawa majrur, lepas tu khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Khabar ada khabar muqaddam lah. Ada lah. Tapi yang Ustaz tunjukkan dalam nota ni memang detail sikit lah. Dia tu jumlah semua sekali lah. Jadi makna betul lah ini khabar muqaddam. Betul-betul. Dan hukumnya adalah rafa'. Macam mana kita nak tahu benda ni di balaghah kan, atau macam flat nahwu dan saraf, macam mana tu? Antara poin yang boleh kita pegang adalah dia tak ada dalam ilmu nahwu dan saraf. Apabila tak ada dalam ilmu nahwu dan nahwu dan saraf, maknanya dah tentulah dia bukan dalam tu. Jadi kita kena tengok tempat lain lah pula. Jadi tempat lain tu adalah balaghah, insya-Allah. Okey lah Ustaz. Takes time to understand. Alhamdulillah. Okey ya. Okey Ustaz, terima kasih. Akfaluha dikata apa dalam i'rab tu? Akfaluha mutada majrur wa jumlah ismiyah maqfud alai qablilah. Yang ujung saya tak faham Ustaz. Yang faham lah, yang mutada saya faham lah, majrur. Jadi dia adalah mutada yang qabliyah. Qabliyah selepasnya. Selepas, okey betul. Selepasnya. Maknanya akhir itu. Mubtada muakhar. Dia kata wa jumlah ismiyah tu? Ismiyah tu isim. Isim. Dia tahu ke belakang pula Jadi maknanya jumlah akfalha ni adalah jumlah ismiyah. Okey betul. Dan dia duduk selepasnya. Selepasnya tu dia adalah sebagai khabar. Mu'ataf ala muakhar. Muakhar ala qabilah. Okey, maknanya dia duduk selepas ala qulubin lah. Okey. Jadi maknanya akfaluha duduk selepas ala qulubin. Sepatutnya akfaluha ala qulubin. Bukan sepatutnya lah. Kita tidak mempatutkan Quran lah. Yalah. Tapi maknanya asal-asalnya perkataan akfaluha ni di depan. Akfaluha ala qulubin. Tetapi ini akfaluha ni dikemudiankan. Jadi ala qulubin ni didahulukan. Jadi ini kita panggil khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Ataupun khabar dia didulukan, kemudian mubtada'nya dikemudiankan. Di mana ada dalam Quran yang meletakkan khabar dulu, barulah dia punya khabar. Jadi maknanya sebelum ni kita belajar mubtada' tu perkataan awal.
Awal, mubtada selalu awal. Perkataan awal. Tetapi dalam hal ini ada perkataan awal tu diletakkan kemudian. Perkataan khabar diceritakan dulu. Kenapa? Kerana Tuhan nak menitik beratkan ataupun nak mentaukidkan hak yang di depannya. Ala qulubin. Ayat ni, afala yatadabbarunal Quran. Kenapa mereka itu tidak mendalami isi Al-Quran? Okey. Atau ala qulubin aqfalaha. Jadi, kenapa mereka itu tidak mentadabur ayat-ayat Quran? Itu satu soalan. Jawapan dia sama ada dia punya hati dia telah terkunci. Aqfaluha. Jadi yang dia nak highlight di sini bukan terkuncinya. Yang dia nak highlight adalah hati. Jadi hati itu sama ada terkunci ataupun tertutup ataupun apa sajalah, maknanya bergantung pada hati. Hati itu yang menentukan. Jadi bukannya aqfaluha itu yang sebagai menentukan. Tetapi dalam ayat ini Tuhan kata hatinya telah terkunci. Jadi soalan dia, mengapakah mereka tidak memperhatikan kandungan Al-Quran? Kemudian Tuhan sendiri beri jawapan, atau hati dia telah terkunci. Jadi sebab dia tak mentadabur Al-Quran kerana hati dia telah terkunci. Jadi maknanya mentadabur Al-Quran itu adalah perkara yang wajib. Kalau tidak, hati menjadi terkunci. Jadi ala qulubihim ya taukid. Taukid yang mengandungi makna. Makna apa? Maknanya benda itu wajib. Kalau buat benda ini, dia akan tak dapat melaksanakan kewajipan. Kalau hatinya tertutup kerana sebab-sebab yang tertentu menyebabkan hatinya tutup, maka dia tak boleh nak mentadabur Quran. Sedangkan mentadabur Quran itu benda yang sangat perlu. Kerana mesej yang Tuhan letakkan di dalam Al-Quran itu kena di-study, kena dibuka dia punya lampiran-lampirannya. Barulah kita dapat makna. Dengan dapat makna itulah barulah kita faham. Bila kita faham, baru kita boleh laksanakan. Adalah tidak mungkin kita melaksanakan kalau kita tak faham. Tak mungkin. Jadi oleh kerana itu kena. Kenapa mereka ni tak nak mentadabur Quran? Jadi boleh jadi dia punya hati dia telah terkunci. Boleh jadi itu kalau bahasa kita. Tapi bahasa Tuhan tak ada boleh jadinya. Pasti. Apa yang Tuhan cakap, memang itulah yang betulnya. Jadi yang tak nak mentadabur Quran itu adalah hati mereka telah terkunci. Jadi kalau kita pula juga apabila kita baca ayat ini berada dalam keadaan tidak berapa ingin, tidak berapa nak tahu tentang Al-Quran, maknanya hati kita dah, bukan hati kita lah, hati orang lain lah. Tak sanggup nak kata hati kita, hati orang lain. Maknanya hati mereka yang tak nak mentadabur Quran itu, hatinya telah dikunci mati. Menyebabkan mereka tidak mentadabur Quran. Kalau dia minta supaya dia bukakan hatinya, jangan dikunci, insya-Allah Tuhan boleh buka dan mereka boleh mentadabur Quran dan mereka boleh faham Al-Quran. Jadi oleh kerana itu maknanya hati ni perkara yang penting. Sebagai fakta yang penting untuk menentukan orang tu faham ke tidak Al-Quran. Dia ada minat ke tidak? Dia ada berkehendak ke tidak nak faham Quran? Bukan lagi nak laksanakan, nak faham baru. Dah faham tu baru boleh laksana. Jadi kedudukan ayat ini sangatlah mustahak, sangatlah tinggi nilainya. Ala qulubin aqfaluha. Maknanya diletakkan di depan. Walau dia khabar, tapi letakkan depan. Kenapa? Kerana hati ni, peranan hati ni sangat besar. Yang mana hadis Nabi kata, dalam badan manusia itu ada segumpal darah. Kalau baik daging ni, maka baiklah keseluruhannya. Benda itu adalah hati. Jadi kalau hati ni baik, insya-Allah barulah dia berhasrat ataupun dia hendak mentadabur Quran. Kalau hati terkunci, sampai habislah.
Tak ada benda lah. Jadi di sini ala qulubihim ni dia beritahu sub jumlah. Sub jumlah dia mula dengan ala. Kemudian jawa majrur. Jawa majrur tu maknanya ada dia punya huruf yang ada pakatan yang bagi bawah. Majrur. Qulubin. Majrur. Fi dia duduk, ali duduk tempat rafa'an. Rafa'an mana? Rafa'an mubtada. Sebab hukum mubtada adalah rafa'an. Marfu'. Jadi di fi muhalli rafa'an. Dia duduk tempat mubtada. Jadi tempat mubtada hukumnya adalah marfu'. Jadi rafa'an khabar. Khabar macam mana? Khabar muqaddam. Okey. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa ada khabar yang didahulukan dan mubtada diakhirkan atas tujuan untuk penekanan, atas tujuan untuk taukid yang sudah beralih kepada bab balaghah dan bab nahwu syarah. Dia tak ada bab tu, tapi digunakan bab balaghah. Jadi aqfaluha adalah mubtada. Mubtada muakhar. Maknanya mubtada yang diakhirkan. Hukumnya marfu'. Marfu' dengan apa? Bil dhammah. Maka bil dhammah. Jadi mana dhammahnya? Atas la. Lu kata. Aqfalu. Itu dhammah dia. Dhammah dia kat lu tu. Kemudian wa huwa mudhaf. Mudhaf. Kemudian ha pula. Ha yang ini adalah domain. Domain apa namanya? Domain mutasir. Mutasir ni yang bersambung. Maka domain ni bersambung dengan perkataan aqfalu. Ha bersambung. Bersambung jadi domain mutasir. Fi muhalli dan dia duduk di tempat jar. Jar apa siapa? Jar mudhafun ilaih. Aqfalu dengan ha. Mudhafun ilaihi. Dia duduk tempat jar. Jadi ha ni duduk tempat jar patutnya bagi bawah. Tapi dia tak boleh bagi bawah. Kerana dia adalah isim nama, isim ganti nama. Isim ganti nama dia adalah mabni. Dan baginya ha tetap ha. Jadi aqfalu. Kenapa lu sini? Sebab dia khabar. Khabar tu marfu'. Marfu' dengan dhammah. Mana dhammahnya? Dhammahnya atas lu. Aqfalu. Lu tu adalah menunjukkan dia sebagai duduk di tempat mubtada dan hukumnya adalah marfu'. Ha adalah mudhafun ilaih. Aqfalu mudhaf. Ha mudhafun ilaih. Jadi ha ni tadi fi muhalli jar. Dia hukumnya jar. Tetapi oleh kerana dia dhamir tak boleh nak bagi bawah. Kalau ha jadi hi dah lain makna dia. Mesti ha. Ha maknanya nya. Nya. Jadi jar. Kenapa dia jar? Sebab dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih kepada siapa? Kepada aqfalu. Aqfalu ni adalah dia punya mudhaf. Mudhafun ilaihnya adalah ha. Jadi ha dia duduk di tempat mudhafun ilaih yang sepatutnya berbaris bawah. Tetapi dia tidak baris bawah kerana dia adalah dhamir mabni ala fathah. Dan hukum dia taqdim khal akhbar. Dia adalah khabar yang diakhirkan. Okey, khabar yang diakhirkan. Ini taqdim al-khabar. Ini adalah hukum dia takbir al-mubtada. Ini salah je lah ni. Bukan al-khabar tapi al-mubtada. Dia punya itu kena betulkan lah. Tak tahulah dalam tuan punya nota tak ada. Tak ada. Tak ada. Dia bukan al-khabar al-mubtada. Mubtada. Mubtada. Jadi hukum takdim al-mubtada. Jadi maknanya diakhirkan. Betul lah. Betul. Ada dalam tu tak ada. Ada dalam i'rab. Dalam i'rab dia tahu mubtada Ustaz.
tulis apa? Mubtada. Mubtada. Ha. Okey. Afaha mubtada muajama sama mubtada. Tulis mubtada. Oh, boleh tulis mubtada kan? Mubtada. Okeylah. Jadi maknanya ini adalah mubtada muahar. Mubtada yang dikemudiankan. Dikemudiankan lah. Okey. Okey. Ini yang last week. Ini yang last week kita berhenti di sini pada minggu lepas. Kalau tak ada apa-apa kita Assalamualaikum Ustaz. silakan. Itu hakamat takimun tu betul ke? Mubtada tu. Maknanya diawalkan kan? Dia awalkan Patut akhir kan mubtada? Ya. Mubtada tu patut akhir kan, bukan awal. hukum takdim mubtada. Patut akhir kan. Patut dia muakhir kan. Muakhir mubtada kan patutnya. Muakhir. Maksud dia gini. Hukum dia mendahulukan adim. Mubtada. Dia Dulu mubtada ke? Dia mendahului khabar kan? Mubtada ke ada ditulis khabar. Sini Ustaz tulis khabar diawalkan dari mubtada. Betul lah. Tapi dalam ni Dalam sentence ni patutnya ditulis mubtada muakhir tu. Sebenarnya takdim tu Ustaz ditulis pada muakhir. yang tu lah. Hukum muakhir al-mubtada Ustaz. Last kali tu. The last muahar sebenarnya. Mubtada. Mubtada. Saya rasa itu lebih betul lah. Yalah, yang ni takdim tu di Jadi cancel lah. takdim ni kita tukar kepada muakhir. Muakhir. Okay, that's good. Jadi, okay. Muakhir. Okay. Okay. Hukum muahar Muahar al-mubtada. Tu. boleh? Okay, setuju? Okay, Setuju, setuju. I setuju lah kita orang ni. Okay. Okay. Jadi kalau setuju kita pergi kepada muka surat berikutnya. Muka surat berikut ni ini pelajaran hari ini. Bismillah. Alhamdulillah. Masih lagi dalam khabar muqaddam dengan mubtada muahar. Ataupun mendahulukan khabar kemudian meletakkan mubtada di akhir. Ayat yang kita ambil contohnya adalah ayat surah 24 ayat 50. Afi qulubihim maradun. Itu adalah tanda tanya. Huruf tanya. Fi qulubihim maradun. Dia punya maksud lebih kurang ayat makna tadi jugalah. Iaitu apakah dalam hati mereka ada penyakit? Apakah di dalam hati mereka ada penyakit? Jadi qulubihim tu adalah khabar. Tapi khabar yang didahulukan. Manakala mubtada dia mana? Mubtada dia maradun. Maradun ini adalah mubtada yang dikemudiankan atas tujuan yang sama, iaitu meletakkan hati itu ke depan. Maknanya dia punya taukidnya meletakkan hati itu ke depan. Apakah hati mereka ada penyakit? Soalan yang tadi begitu juga. Soalan yang tadi dia tanya, ala qulubin aqfaluha. Jadi hati mereka itu dah tertutup. Yang ini hati mereka ada penyakit. Jadi dia punya susunan ayat itu sama. Jadi qulubihim ini adalah dia punya khabar dia, iaitu khabar yang didahulukan. Manakala maradun berpenyakit adalah mubtada yang diakhirkan. Api itu adalah huruf istifham. Apakah? Apakah ataupun adakah? Fi hurujah. Qulubihim ini isim majrur. Majrur dengan apa? Dengan kasrah. Mana kasrahnya di bawah ba.
Qulubi. Bawah ba. Qulubi. Jadi hum domer mabni ala sukun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Jadi qulubihim tu adalah qulubi itu adalah mudhaf, him adalah mudhafun ilahi. Dan dia berbaris bawah ataupun dia duduk tempat berbaris bawah. Jadi apabila ayat dimulai dengan fi qulubihim, dalam hati mereka, maka ayat itu sudah jadi subi jumlah. Subi jumlah fi muhalli rafa'in habar muqaddam. Jadi dia duduk di tempat rafa'in. Kenapa dia rafa'? Kerana dia khabar yang didahulukan. Fi qulubihim. Ayat ini subi jumlah. Duduk di tempat khabar yang didahulukan, yang muqaddam. Jadi tujuan dia sama, iaitu untuk tujuan meng-highlightkan hati itu lebih daripada maradun tu. Kalau sepatutnya fi maradun qulubihim, di dalam hati mereka yang sakit, di dalam maradun tu sakit, qulubihim tu sakit dulu dalam kesakitan hati mereka. Itu ayat biasa. Tapi ayat Quran ni di dalam hati mereka ada penyakit. Jadi hati itu yang di-highlightkan, sebab tu letakkan di depan. Hati itu yang penting, sebab tu hati itu diletakkan di depan. Yang penyakit itu tidak fakta yang utama, tapi fakta berikutnya. Jadi mubtada, jadi maradun. Maradun adalah mubtada. Mubtada yang macam mana? Mubtada yang muahad, yang diakhirkan. Dia adalah marfu'. Marfu' dengan apa? Marfu' dengan dhammah. Jadi maradun. Dia dibariskan dengan marfu', walaupun dia di hujung ayat, tetapi dia duduk di tempat khabar. Oleh kerana khabar mesti marfu' dan marfu' dibariskan dengan dhammah. Jadi di sini dapatlah kita gambaran bahawa khabar tu boleh didahulukan dan mubtada juga boleh diakhirkan. Tidak mesti jumud duduk, mesti duduk depan. Kita jumpa depan je, ini mubtada. Tidak. Jadi ini dia tunjukkan contoh-contoh di mana tidak mubtada di hadapan. Walaupun dia punya takrif mubtada itu adalah perkataan isim dan duduk di depan, yang mestilah berbaris marfu' dan dia adalah kena dia khusus, ada alif lam ataupun dia khususlah. Tapi tidak begitu hukumnya, tidak begitu pelaksanaannya dalam Al-Quran atas alasan-alasan bukan nahwu dan saraf, tapi dia sudah pergi kepada alasan balaghah. Yang mana kita telah belajar di dalam balaghah berapa jenis taukid. Di antara taukidnya adalah meletakkan hak yang di belakang ke depan, yang ke depan ke belakang, mengikut ke mana kepentingan ataupun keutamaan. Yang keutamaan itulah yang dikatakan taukid. Jadi ini ayat banyak taukid di sini. Okey. Ada perkara berbangkit? Khabar muqaddam dengan mubtada muakhar. Kemudian berikutnya, mungkin surat berikutnya surah Baqarah. Surah Baqarah juga ayat 179. Ayat 179 dia punya kajiannya sama. Khabar muqaddam dengan mubtada muakhar. Khabar muqaddam ayat yang macam mana? Walakum fil qisasi hayatun ya uli albab la'allakum tattaqun. Dan di dalam hukum qisas. Qisasi maknanya dalam hukum qisas. Itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berfikiran, supaya kamu bertakwa. Jadi orang yang takut melakukan hukum qisas ni adalah salah satu daripada hukum yang wajib dilaksanakan di samping hudud. Hudud tu maknanya dia punya balasan dia, ada balasan berbeza antara hudud dengan qisas. Jadi qisas ni adalah balasan pukul balas-balas. Pukul balas pukul.
Jadi sini walakum fil qisas, di dalam hukum qisas itu hayatun, ada kehidupan. Walaupun hukum qisas itu bunuh orang, dia membunuh orang dan balasannya dibunuh. Itu hukum qisas. Jadi ikut apa yang dia buat. Kalau dia tumbuk, balas tumbuk. Kalau dia dah cocok dengan benda tajam, kena balas dengan benda yang sama. Itu qisas. Jadi dalam hukum qisas itu Tuhan kata hayatun, ada kehidupan. Maknanya balasan tu menyebabkan orang lain tak berani nak buat dah. Jadi ada kehidupan. Berbeza dengan alasan ataupun balasan di atas dunia. Atas dunia ni orang berzina kena bayar denda. Barangkali dendanya 300 ke 400 ya. Jadi denda tu bukannya sebagai kehidupan, malah mematikan mereka, mematikan manusia, menyusahkan manusia. Sebab hukuman itu tidak adil. Tetapi hukuman qisas ni hukuman adil yang boleh menghidupkan manusia lain. Yang boleh mendatangkan keamanan. Yang boleh mendatangkan ketenteraman. Jadi orang yang takut sangat pada hukum hudud, hukum qisas ni sebenarnya orang tu tidak berakal. Sebab Tuhan kata ya ulil albab. Jadi Tuhan bagi tahu pada orang yang berakal, ulil albab, bahawa lakukanlah hukum qisas kerana hukum qisas ini menghidupkan masyarakat, menghidupkan keamanan, menghidupkan kebahagiaan, menghidupkan keadilan. Sedangkan hukum yang kita laksanakan sekarang, mengikut undang-undang orang putih dan sebagainya, hukum yang merosakkan manusia, yang menyebabkan perkara yang sama berulang, dan akhirnya dia mematikan kehidupan manusia. Jadi, ya ulul albab, wahai orang-orang yang berfikiran. Hanya orang-orang yang berfikiran sahaja yang rasa benda ni baik untuk dia. Tetapi orang yang tidak bertakwa dan orang yang tidak berfikiran yang baik, mereka adalah orang yang sesat, orang yang dihukum. Siapa yang berhukum dengan bukan hukum Allah, maka hukumannya adalah neraka. Jadi oleh kerana itu, Tuhan kata sini hayatan. Hayatan ini adalah mubtada. Mubtada kepada mana? Kepada ayat walakum fil qisas. Jadi hayatan diletakkan kemudian. Didahulukan walakum fil qisas. Maknanya Tuhan bagi tahu di dalam hukum qisas tu ada mengandungi unsur-unsur kehidupan. Kalau tak buat yang itu, maknanya unsur-unsur kematian. Unsur-unsur kebinasaan. Jadi kalau nakkan kehidupan, nakkan keselamatan, maka laksanakanlah hukum qisas. Dan dalam hal ini, diletakkan ke depan bermakna dianya adalah mempunyai terkandung di dalam makna ke depan ni maknanya benda yang penting. Benda yang penting itu maknanya benda yang wajib. Jadi melakukan hukum qisas pada tempatnya yang betul adalah perkara wajib. Kalau dengan denda sekali RM50, RM10 iaitu itu tidak hayatun. Jadi hayatun di sini adalah mubtada, khabar dia adalah daripada walakum fil qisas adalah khabar, tapi khabar muqaddam. Manakala ya ulil albab itu dah lain dah. Bukannya ayat khabar mubtada, tapi ini ayat yang kita panggil ayat fadilah, ayat tambahan, ayat kelebihan, iaitu ulul albab la'allakum tattaqun. Ini bukan tidak sampai di sini ayat dia sampai kat situ ya. Ayatun, itu ayat yang terpengaruh dengan mubtada dan khabar. Lepas dari itu dia ke ayat lain. Ya ulil albab itu sudah dipanggil fadilah, ayat kelebihan. La'allakum tattaqun. Jadi walakum di sini wa adalah huruf ataf. Ataf maknanya dan. Lakum adalah bagi kamu jawab majrur dan dia adalah subi jumlah. Kenapa subi jumlah? Sebab dia mula dengan la. La tu huruf jar, kum tu isim. Jadi lakum bagi kamu. Jadi bagi kamu itu adalah subi jumlah. Fi jumlah fi muhalli raf'in. Kenapa raf'in? Khabar muqaddam.
Jadi dia adalah subi jumlah tapi dia duduk di tempat rafa'an. Rafa'an kerana dia khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Walakum fil qisasi adalah khabar yang didahulukan. Hukumnya adalah marfu'. Kenapa dia marfu'? Sebab dia khabar. Walaupun tak ada marfu' di situ tapi dia khabar, hukumnya marfu'. Marfu' yang kita bayangkan. Bukan ada, tak ada, tapi kita bayangkan dia adalah marfu'. Kenapa dia marfu'? Sebab dia khabar. Dan khabar pula didahulukan. Manakala mubtada dia adalah marfu' juga. Dan jelas marfu' dia hayatun. Ada tun di sini, dia adalah marfu'. Dia adalah mubtada. Tapi mubtada yang dikemudiankan. Jadi hayatun mubtada muahal marfu' bidhammah. Hukum takdir al-khabar jawaban la'anna mubtada nakirah. Jadi ini adalah hukum dia takdim al-khabar. Takdim al-khabar maknanya dikemudiankan sesudah khabar. Jadi mubtada muahar ni adalah dhammah, marfu' dengan dhammah, hukumnya dikemudiankan selepas khabar. Maknanya lepas khabar dikemudiankan. Jawaban itu adalah wajib. Jawaban. Li'annahu kerana dia mubtada nakirah. Dia mubtada nakirah, maka dia wajib dimarfu'kan. Okey, jadi hukum dia adalah mubtada muahad. Barangkali ada timbul perbincangan? Boleh lah tu. Tak ada. Okey, Ustaz, boleh lah. Okey, Faham. tak ada. Nah, so, maknanya kita akan teruskan pada muka surat berikutnya. Kalau tak ada lah, kalau tak ada perkara berbangkit. Ustaz, sebelum Silakan. Ustaz, ini dia kata al-mubtada nakirah tu. Pasal dia nakirah tu yang ta tu kan. Hayatun ni. Mubtada ni, mubtada lah. Nakirah ni maknanya yang single word. Yang single word. Single word dia mana? Single word dia adalah hayatun. Hayatun. Hayatun ni nakirah. Nakirah. Dia tak ada alif lam, tak ada apa. Dia hanya berbaris bagi dua. Nakirah lah. Jadi dia bukan khusus, tapi dia nakirah. Tapi hayatun juga masdar kan? Hayatun ni adalah kehidupan. Perkataan daripada hayat. Dia adalah sebagai masdar. Tapi dia nakirah. Nakirah tu maknanya dia berbaris dengan tanwin. Tanwin. Kalau makrifah tak ada tanwin, ada alif lam. Tapi nakirah ada tamawutah. Jadi ini dia adalah mubtada nakirah. Okey. Dan sepatutnya mubtada ni makrifah kan? Yalah, selalunya gitu. Di dalam hal ini dia mubtada nakirah. Sebab itulah dikata jawaban. Li'annahu mubtada nakirah. Kalau mubtada duduk depan, biasanya dia makrifah lah. Dan dia punya khabar nakirah lah. Tapi dalam ini dia letak di sini mubtada muahad tapi dia nakirah. Okey. Okey. Okey, Ustaz. Terima kasih. Ada lagi perbincangan pada muka surat ni? Kalau senyap tu tak ada lah maknanya. Okey. Kita pergi pada muka surat berikutnya. Jadi pada muka surat ini pula, kalau tadi muka surat sebelum ni tadi didahulukan khabar, dikemudiankan mubtada. Tapi dalam cerita yang baru ni pula dia bukan mendepan belakangkan mubtada tapi dia hazafkan. Mubtada dihazafkan. Kita baca-baca ayat tu tiba-tiba terus dia punya khabar, tak ada dia punya mubtada. Kenapa? Sebabnya mubtada dia dihazafkan.
Contoh macam ayat ni. Ayat 104 surahnya, ayat yang ke-6. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Jadi api. Api siapa? Api Allah. Al-muqadah yang dinyalakan. Maksudnya api neraka lah. Apabila api neraka yang dinyalakan. Jadi ayat ni tak ada dia punya mubtada. Narullahil muqadah tu adalah ayat itu ayat khabar. Dan ayat itu tak ada dia punya mubtada. Jadi ayat dia ni adalah narun. Narun ni api lah, api ni isim. Jadi ini khabar yang bermula dengan isim. Yang kita panggil khabar jumlah ismiyah. Narun hamiyah. Tetapi mana di mubtada? Mubtada dia dibuang. Kenapa dibuang? Kerana cuba tengok. Sepatutnya mubtada takdirhu hiya. Sepatutnya ada hiya di sini. Hiya narun narullahi muqadah. Patutnya ada hiya. Hiya itu sebagai mubtada tapi dibuang. Ini ada sebabnya mengikut ilmu balaghah. Yang mana kita belum bincang lagi. Kita sekarang ni masih bincangkan yang disebut dan yang dibuang. Zikru wa hafzu. Jadi yang ini belum lagi. Ini yang kita hafzu, yang hifzu ni adalah huruf-huruf tertentu seperti huruf ya, huruf alif, huruf waw dan sebagainya. Tapi hiya belum sampai lagi. Jadi ikutilah ilmu balaghah supaya kita dapat tahu kenapa huwa ni dia buang. Jadi mubtada'nya dia buang. Jadi sepatutnya mubtada' dia huwa. Huwa narullahil muqadah. Itu sepatutnya, bukan sepatutnya ikut nahunya kalau ada mubtada', tapi mubtada' dia dibuang. Jadi narun ni jadi mudhaf dan muqadah menjadi na'at, menjadi sifat. Sifat kepada apa? Sifat pada api. Jadi apabila sifat pada api, jadi dia adalah na'at. Na'at kepada api. Jadi api itu dinyalakan. Jadi di sini tak ada di mubtada' yang mana mubtada'nya dibuang. Bukan tak ada tapi dibuang. Sebab tak perlu tulis banyak-banyak ya tu kerana dia dah bergantung pada ayat sebelumnya. Ayat sebelum tu cerita api, maka ayat ni cerita api, maka ya tu dibuang. Tak perlu diulang banyak kali kerana kalau tak sebut pun kita faham. Di dalamnya ada hiya. Hiya tu maksud pada api. Narun. Narun tu adalah api. Dan dia adalah jenis mu'annas. Isim mu'annas. Bila isim mu'annas ganti nama kepada dia adalah hiya. Dia mu'annas. Api. Jadi tak payah tulis dia lagi dah. Dibuangkan. Jadi tinggal ayat tu dia punya khabar saja. Narullahil muqadah. Okey. Ini cerita tentang mubtada' yang dihazaf. Manakala ia di bawah ni pula khabar yang dihazaf, yang dibuang. Ini mubtada' dia buang. Apa mubtada' dia? Mubtada' dia hiya. Hiya tu dibuang. Manakala dalam ayat yang ini pula, ayat surah 34, ayat 31, yang dibuang bukannya mubtada' tapi yang dibuang khabar. Jadi dalam muka surat ini ada yang buang mubtada', ada yang buang khabar. Buang mubtada' tinggal khabar, buang khabar tinggal mubtada' saja. Mubtada' saja sebagai contoh di sini. Pada ayat 34-31 ni. Jadi laula antum lakunna mu'minin. Kalau tidak kerana kamu, tentulah kami jadi orang yang beriman. Laula antum lakunna mu'minin. Ini adalah perkataan orang di dalam neraka. Marah kepada member dia yang dulu ajak buat benda buruk. Buat dosa.
Jadi sebab kamu ajak kami ni buat dosa menyebabkan kami masuk neraka. Jadi laula antum lakunna mu'minin. Jadi lau ni adalah huruf syarat. Lau ni bermakna kalau tidak. Kalau laula kalau tidak, itu huruf syarat. Antum mubtada dia. Antum mubtada, mana awak semua. Mana khabar dia? Khabar ni tak ada. Jadi khabar dia sepatutnya adalah maujudun. Maujudun. Itu sepatutnya dia punya khabar dia. Kalau kita nak andaikan ayatnya bunyi begini. Laula antum maujudun lakunna mu'minin. Jadi kalau sekiranya awak tak ada, kalau sekiranya awak ni tak wujud, sekiranya awak ni tak ada menggoda kami dulu, lakunna sudah tentu kami ni orang-orang yang mukmin. Jadi perkataan orang yang dalam neraka, dah masuk neraka, kena seksa, kemudian dia marah pada orang yang bawa dia buat kerja buruk, dan dia kata laula antum, dia tak sebut dia punya khabar, dia punya ayat, dia punya khabar, cuma dia sebut dia punya sambungan ceritanya, lakunna mu'minina. Jadi kalaulah tidak awak adalah dulu, lakunna sudah tentu jawab pada syarat laula, mu'minin, kami jadi orang beriman. Jadi huruf syarat dia lau. Jadi laula antum, kalaulah tidak kerana awak, tentulah kami menjadi orang mukmin. Jadi mana khabar dia? Khabar dia tak disebut. Tak payah disebut. Sebab dia punya itu dah tahu dah yang menyebabkan orang yang menyebabkan dia masuk tu ada depan dia. Kalau tidak kerana kamu lah, kalau tidak kerana kamu ni wujud, atau kamu ni dulu menggoda kami, sudah tentu kami ni sekarang sudah menjadi orang Islam. Orang yang tidak diseksa. Tapi oleh kerana kamulah, maka kami ini diseksa. Jadi ayat itu cuma ada syarat, huruf syarat, dan ada jawab syarat. Tadi tak ada siapa dia. Apa cerita dia? Ceritanya adalah wujud. Kalau kamu tak wujudlah dulu, maknanya kalau kamu tidak menggoda kami supaya melakukan keburukan, nescaya kami sudah jadi orang yang beriman. Jadi khabarnya dibuang kerana tidak perlu. Kerana dalam percakapan dia tu, khabar tu orang depan dia. Jadi kerana awak lah aku ni, aku tak jadi orang mukmin. Kalau awak tak ada lah, sudah tentu kami ni jadi orang mukmin. Jadi khabar tu tidak disebut kerana khabar tu ada depan dia. Tak payah sebut, dia fahamlah bahawa ayat tu ditujukan kepada orang tu. Orang yang menyebabkan dia tersesat. Jadi laula antum, antum ni mubtada. Laula ni huruf syarat. Lepas tu antum awak. Awak ni mubtada dia, tapi khabar dia tak ada. Terus pada jawab syarat. Jawab syaratnya lakunna mu'minin, pastilah kami menjadi orang mukmin. Jadi apa yang tak ada? Wujud. Jikalaulah awak tak wujud, kami dah menjadi orang-orang mukmin. Tak wujud bukan maknanya dia tak lahir ke bumi, tapi tak wujud maknanya tidak mendatangi dia untuk menjadi sesat. Itu dia maujunu. Jadi menjadi orang-orang yang maujud. Maujunun. Orang yang wujud ataupun orang yang membawa dia ke jalan kesesatan. Jadi tak perlu dibubuhkan dia punya khabar, yang ada hanyalah mubtada. Jadi ini dari antara contoh dalam Al-Quran yang dibuang dia punya mubtada, dan ada yang di bawah ni pula yang dibuang dia punya khabar. Jadi jangan peliklah bila kita jumpa dalam Quran, mana khabar dia? Dibuang. Dibuang, kemudian tetapi kita kena tahulah apa benda yang dibuang tu. Bergantung kepada ayat ni, kita kena tahulah. Kalau kita tak tahu, kita tengoklah kepada tafsir. Tafsir biasanya ada menceritakan apa yang dibuang.
Okey. Okey. Hmm. Okey, Okey. tuan. Ini asas ni, kalau kita tak faham ni nanti kita jumpa kita salah. Okey ya. Okey. Okey. Berikutnya. Ini dah ulangan. Ini ulangan. Okey ni. Muka surat berikutnya. Ini jawapan dia tak payah. Tak payah ada jawapan. Ini hazaf mubtada lagi. Kenapa dua kali ni? Dia nak mendetailkan lagi tentang hazaf mubtada tadi. Okey, tak apa. Jadi ini hazaf mubtada, membuang mubtada ataupun membuang khabar. Jadi ayat dia fasubran jamilun. Fasubran jamilun ini adalah perkataan yang dikeluarkan oleh Nabi Yakub kerana kehilangan anak dia, Nabi Yusuf. Sehingga dia bersedih, sehingga putih mata dia, sehingga buta mata dia. Tetapi dia tetap mengucapkan fasabrun jamilun. Maknanya maka kesabaran yang lebih baik. Maknanya walau macam mana pun, maknanya dia tetap bersabar. Jadi dalam ayat ini sepatutnya ada dia punya mubtada. Tapi di sini dia tak ada sebut mubtada, dia cuma sebut khabar saja. Fasabrun jamilun. Itu khabar. Dia punya mubtada'nya mana? Mubtada'nya dibuang. Sebenarnya apa mubtada' dia? Mubtada' dia adalah amri. Amri. Mubtada' muhazzaf takdirhu amri. Amri maknanya aku amri. Aku berusaha. Aku bersabar dengan sahaja amri maknanya saya amar, menyuruh. Saya menyuruh bersabar kerana sabar itu jamin. Jadi dalam hal ini fasabrun itu adalah khabar, kemudian jamil itu adalah naat kepada khabar tadi. Dia punya naat. Naat maknanya dia punya sifat. Jadi sifat ni, dia punya ni adalah sabrun. Kemudian sifat dia jamilun. Jamilun ni cantiklah maknanya. Jadi kemudian dia punya mubtada' dia dibuang. Mubtada' dia adalah amri. Amri ni maknanya dia bercakap pada dirinya, aku ni menyuruh diriku supaya bersabar, kerana bersabar itu adalah benda yang cantik, ataupun bersabar jamil. Bersabar dengan keadaan yang cantik ataupun dengan penuh kesabaran. Jadi amri ini dibuang. Mubtada' sebagai mubtada'nya tidak dituliskan. Jadi mubtada' di sini adalah amri, tapi dimuhazzafkan. Kemudian dia punya khabar dia adalah fasabrun. Fasabrun. Fa itu adalah huruf ataf. Sabrun itu adalah khabar marfu' bidhammah. Bidhammah. Fasabrun. Jadi run itu adalah menunjukkan dia khabar berbaris dhammah. Fasabrun. Jamilun adalah na'at. Na'at juga berbaris dhammah sebab dia na'at kepada perkataan yang berbaris dhammah. Jadi kesabaran yang
sungguh-sungguh. Jamil, sungguh-sungguhlah. Yang mana dia beritahu diri dia amri. Amri sabrun jamilun. Jadi sabar yang cantik ataupun sabar yang elok. Sabar yang mendapat pertolongan daripada Allah. Jadi dia buang dia punya mubtada. Yang mana mubtada tu amri. Amri ni makna saya menyuruh diriku lah supaya menjadi orang yang sabar, benar-benar sabar. Jadi dia buang dia punya mubtada, tapi khabarnya ada di sini. Okey. Ini contoh-contoh lah. Itu juga yang kedua. Contoh mubtada. Contoh mubtada yang mana mubtada dihazafkan, cuma yang ada khabar saja. Yang ada khabar saja. Jadi ayat dia 24 ayat 1. 24 ayat 1 suratun. Ini surah An-Nur ni. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tazakkarun. Ini adalah satu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya, dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu selalu mengingatinya, agar kamu selalu berhukum kepadanya. Jadi surah An-Nur ayat yang pertama ini, dia tak ada dia punya mubtada. Tiba-tiba dia punya khabar saja. Khabar dia suratun. Suratun ini anak panah ni di sini. Barulah betul. Jadi mubtada dia sepatutnya hazihi. Hazihi suratun. Kenapa hazihi? Tidak hazah. Hazihi. Sebab surah tu muannas. Kalau hazah untuk muzakkar. Ini hazihi, hazihi untuk muannas. Jadi sepatutnya ada hazah, hazihi. Tapi hazihi itu tak ditulis. Tak payah tulis lah sebab dia kata dia menceritakan tentang surah An-Nur ataupun menceritakan tentang Quran. Suratun anzalnaha. Suratun maknanya surah. Ini surah. Tak payah hubung inilah. Buang hazah. Kemudian anzalna, fi'il madhi. Anzalna, telah diturunkan. Kemudian wa faradnaha, dan kami wajibkan ke atas kamu untuk menjalankan. Wa anzalnaha fiha, dan kami turunkan ayat-ayatnya yang jelas, ayatin bayyinah, yang jelas. Apa tujuannya? La'allakum tazakkarun, supaya kamu mengingatinya, atau supaya kamu melaksanakannya, atau kamu mengamalkannya. Jadi di sini tak ada dia punya mubtada, kerana dibuang. Sebab dibuang kerana dia tidak perlu. Tidak perlu di sini diulang hazihi. Ini ayat pertama, tak ada perkataan lain sebelumnya. Tiba-tiba terus surah je. Jadi kalau kita mengikut amalan biasa, surah ni sebagai mubtada, anzalnaha ni adalah khabar. Tak kenalah. Tak betul lah. Surah tu ni bukannya mubtada, tapi dia khabar. Khabar. Kerana anzalna ni adalah cerita dia. Fadlah dia. Cerita dia. Jadi yang jadi mubtada dia dibuang, iaitu hazihi. Jadi surat ni adalah khabar. Kalau tengok dalam dia punya i'rab, dia kata ini adalah khabar. Khabar marfu'. Anzalna fa'il madhi mabni ala sukun.
Kerana na adalah dhamir mabni ala sukun fi muhalli nisbi maf'ulun bih. Na ni maf'ulun bih lah. Kami turunkan. Jadi maf'ulun bih lah. Fi muhalli maf'ulun bih. Jadi di sini adalah tak ada dia punya mubtada, yang mana dianya sepatutnya ada hazi. Okey. Okey. Tak ada hal. Okey. Mastar. Okey. Okey. Dalam Arab pun dah tulis Arab. Ni. Dalam by word pun dah tulis juga. Dia hazaf kan. Dia hazaf kan? Dia hazaf dah tulis. Okey. 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 Ini lagi contoh hazaf khabar. Banyak contoh khabar ni supaya kita betul-betul dapat menghayati. Ini apa ni hal? Khabar. Okey, muka surat 23. Hazaf khabar. Hazaf khabar. Ayat berapa ni? Ayat surah 51 ayat 25. 51 ayat 25. Ayat dia adalah izdahalu alaihi faqalu salaman. Lepas tu qala salamun qaumin munkarun. Jadi apa yang tak ada di sini? Dua yang tak ada. Satu satu khabar dia yang duduk selepas salam. Salamun ini adalah mubtada. Lepas mubtada patutnya ada khabar. Tetapi khabarnya dibuang. Khabar dia apa dia? Khabar dia adalah mahzuf dan takdiruhu alaikum. Jadi sepatutnya dalam kotak ni ada alaikum. Jadi salamun alaikum. Alaikum tu dibuang. Lepas tu ayat baru pula kenalah mubtada semula. Mubtada ni dibuang. Jadi mubtada dan khabar dibuang. Jadi khabarnya apa dia? Khabar dia antum kaumun munkarun. Jadi ketika mereka masuk ke atasnya, lalu mereka berkata, selamatlah kaum yang tidak dikenali. Jadi ketika mereka masuk, izdahalu alaihi faqalu salaman. Jadi ketika mereka masuk, lalu mereka berkata selamat. Jadi berkata kaum yang tidak dikenali. Jadi yang ini kena buka dia punya namanya tafsir lah, baru kita dapat dia punya makna dia. Ayat 51, surah 51, ayat 25. Surah 51, surah Az-Zuriyat. Ayat 25. Ini ayat dia. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Jadi ayat ni menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim didatangi oleh beberapa orang tetamu. Tetamu itu adalah malaikat. Malaikat itu datang jumpa dia kerana nak beritahu dia berita gembira yang
dia akan mendapat anak. Anak yang dimaksudkan itu adalah Nabi Ishak. Apabila malaikat masuk dalam rumah Nabi Ibrahim, izdahalu alaihi, apabila dia masuk dalam rumah Nabi Ibrahim, qalu salaman. Maknanya diberi salam lah. Jadi ayat ini menceritakan bahawa boleh kita tulis salam. Kita boleh sebut salam saja kepada kawan kita. Sebab saya pernah dengar di dalam internet ke, dalam Facebook ke atau dalam WhatsApp ke, tak boleh tulis salam saja. Kalau tulis salam saja maknanya kita telah mencelakakan kawan kita yang terima tu. Jadi kena tulis, kena assalam ke dan sebagainya, jangan salam. Sebenarnya pendapat itu tak betul. Sebab malaikat dengan Nabi Ibrahim kata salaman. Salam. Maknanya kita tulis SLM saja. Tak perlu SSL panjang tu. Tulis salam tak cukup. Ada orang kata tak boleh sebab yang maknanya celaka. Tak. Maknanya adalah selamat. Salaman. Ini malaikat yang beri salam kepada Nabi Ibrahim. Salaman. Jadi dijawab balik salaman, salaman. Salamun. Jadi Nabi Ibrahim jawab salamun. Tapi Nabi Ibrahim kata kaumun mungkarun. Awak ni orang yang tidak dikenali. Mana nak kenal para malaikat? Dia tidak introduce diri dia sebagai para malaikat. Dah lama baru tahu rupa-rupanya dia malaikat. Sudah Nabi Ibrahim dah sembelihkan anak unta kecil tu, anak unta muda tu, dah siap goreng semua sekali, dah siap masak panggang dan sebagainya, bawa ke depan mereka tak makan. Barulah tahu rupa-rupanya dia malaikat. Malaikat nak beritahu bahawa kamu akan dapat anak. Bila isteri dia dengar, isteri dia ketawa. Ketawa tu dia, macam manalah aku nak dapat anak, aku ni mandul. Suami aku dah tua. Dah tua sangat dah. Waktu itu dikatakan umur 90 tahun Nabi Ibrahim. Yalah, 90 tahun zaman itu barangkali mungkin muda lagi lah. Tapi maknanya isteri dia mandul. Tetapi Tuhan nak bagi anak kat dia. Jadi dia ketawa. Dan anak tu dinamakan Ishak. Ishak. Itulah Nabi Ishak. Jadi izdahalu alaihi, ketika dia masuk, faqalu salaman. Jadi faqalu ni mereka berkata siapa dia? Tak disebut. Salaman, selamat sejahtera lah. Qalu, siapa dia jawab? Jawab pun tak disebut. Salamun, selamat sejahtera jugalah. Lepas tu kaumun mungkarun. Awak ni orang yang tak dikenali. Jadi ketika mereka masuk ke tempat Nabi Ibrahim, lalu diucapkan salam. Jadi Nabi Ibrahim menjawab, salam juga ke atas kamu dan kamunya orang yang tidak dikenali. Jadi mengikut susunan tafsir Jalalain, kata-kata ini diucapkan di dalam hati Nabi Ibrahim. Ini mengikut tafsiran Jalalain. Yang orang lain lah. Kalau ikut ilmu tafsir panjang lagi. Tapi kita nak cerita yang ini. Jadi dalam ayat ini tidak ada dia punya, kembali pada kita punya nota tadi. Tak ada. Jadi dalam ayat ini ada dua benda tak disebut. Khabar tak disebut, kemudian lagi satu mubtada pun tak disebut. Izdahulu alaihi faqalu salaman. Itu satu ayat. Qala salamun. Salamun apa? Salamun alaikum. Sebab malaikat tu ramai, alaikum lah. Salamun alaikum. Itulah khabar dia. Tapi khabar ini tidak disebutkan. Lepas tu pula ayat ni, kaumun mungkarun. Nabi Ibrahim kata, kaumun mungkarun, kamu ni orang yang tidak dikenali. Siapa kamu tu maksudnya? Maksudnya antum. Antum kaumun mungkarun. Jadi dua benda yang dibuang. Mubtada pun dibuang, khabar pun dibuang dalam ayat yang berlainan. Ini ayat yang berlainan. Salamun alaikum, satu ayat. Lepas tu antum kaumun mungkarun, ayat yang kedua. Ayat yang kedua sudah itulah kena mula dengan mubtada yang baru. Kaumun ni adalah dia punya khabar yang baru. Khabar yang lama tak disebut, khabar yang baru disebut.
ini khabar yang lama, ayat yang pertama tak disebut. Yang ini mubtada yang baru tidak disebut. Tak disebut. Tapi kita tahu bahawa di dalam salamu ada alaikum. Kemudian kaumun mungkarun, di dalamnya ada antum. Maknanya kamu, wahai malaikat, aku tidak tahu. Ataupun kami tidak tahu. Jadi dua-dua sekali. Dia hazafkannya khabar dan dia hazafkannya mubtada. Tetapi dalam dua ayat yang berasingan. Walaupun sekali sebut. Walaupun Nabi Ibrahim sebut. Tapi di dalam ayat yang berasingan. Jadi ayat itu khabar ditutup, dibuang pada ayat yang pertama, salamun. Kemudian ayat yang kedua, antum kaumun mungkarun. Dia punya mubtada'nya tak disebut. Jadi ayat ni jangan kita pelik lah. Maknanya ada yang dibuang. Bunyi dia kan salamun kaumun mungkarun. Jadi agak macam kita tak cukup maklumat. Maklumat tu memang tak disebut. Iaitu dia punya mubtada' dia sepatutnya antum. Dan pada ayat yang pertama dia, khabar dia patutnya adalah alaikum. Jadi kalau kita nak baca panjang makna, qala salamun alaikum wa antum qaumun munkarun. Sebut macam tu. Tetapi Quran tak begitu. Sebab Quran ni boleh kita fahami dengan tanpa menyebut. Tak sebut yang tu, kita tahu. Jadi sebab itulah Quran ni tidak menjala-jala. Tak berlipat-lipat. Kalaulah semua benda nak sebut, barangkali Quran bukan 600 muka surat kot. Mungkin 2,000, 3,000 muka surat kot. Tak sebut belaka satu-satu benda macam tu. Jadi di sini kita harus faham bahawa ada mubtada yang dibuang dan ada khabar yang dibuang, tetapi pada ayat yang berlainan. Kita boleh dua-dua tu buang mubtada khabar sekali. Ada satu ayat tu mubtada pun dibuang, khabar pun dibuang, tak ada apa tinggal lah. Tak boleh lah. Tetapi dia buang dua-dua tu dalam dua ayat yang bersama. Ustaz. Saya. Sama juga kalau kita masuk rumah, tu rumah kita sendiri, tak ada orang bawa kita sampai balik kan, kita kasih salam. Lepas tu, yang malah mubtada khabar situ kan, jalan. Salam kan? Salam. Salam. Lepas kita, orang dengar tak dengar, kita salam ya. Lepas dari segi saya pengertian saya begitulah. Itulah contohnya lah. Ini contoh dia lah. Ya. Okey. Tak tunjuk bahawa dalam nama ada khabar yang dia buang, ada khabar yang tinggal, dia tinggalkan, yang dibelakangkan, yang didulukan, ada mubtada yang diakhirkan, ada mubtada yang dibuang, ada khabar yang dibuang. Jadi ini adalah contoh-contoh ayat Quran menunjukkan di mana tempat dia buang mubtada, mana dia buang mubtada, khabar. Dan ada masa dalam satu ayat itu, bukan dalam satu ayat, dalam satu ayat yang panjang tu, tergantung 3 ayat. Dalam ayat ni ada 3 sebenarnya. Yang pertama, izdahalu alaihi qalu salama, satu ayat. Lagi satu ayat, salamun alaikum. Ayat yang ketiga, antum qaumun munkarun. Ada 3 ayat. Jadi khabar dan mubtada'nya dia hazafkan, dibuang. Okey. Faham. Ada soalan lain? Ada soalan lain yang berbangkit? Ustaz, Ya. boleh kita faham tak kalau dalam satu ayat tu hanya ada satu mubtada ataupun hanya ada satu khabar dalam Ada satu ayat? ayat yang kita bincang tadi. Yalah. Ayat ini Yang kita nak kenal ni, yang khabar saja. yang kita nak kenal yang mana satu hazaf kan? Yang ini ayat ni pada muka surat 22 ni. Ayat ni khabar saja, tak ada mubtada. Manakala ayat yang di atas ni pula mubtada saja, tak ada khabar. Khabar. Yang ni. Yang ini mubtada saja, tak ada khabar. Laula antum ni lakunna mu'minin ni. Ini tak ada khabar ni, dia buang. Hanya mubtada. Tapi yang ini mubtada saja, tak ada khabar. Ini khabar saja, tak ada mubtada. Jadi begitulah. Ada yang ada mubtada, ada yang ada khabar saja. Alright. Okay.
Okey. Jadi ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya. Ayat ini adalah ayat surah 15 ayat 72. Ayat 15 nombor ayat 72 nama surah 70 ayat 15 surah 15 ayat 72. La amruka annahum lafi sakratihim ya'mahuna. Jadi maknanya Allah berfirman, demi umur, sesungguhnya mereka terumbang-ambing di dalam kesesatan. Jadi la amruka, ka di sini ka Nabi Muhammad, innahum lafi sakratihim, dan mereka dalam sakaratul, dalam keadaan mabuk, dalam keadaan mambing, ya'mahun, dan dalam kesesatan. Jadi ayat ni ada dia punya dia punya khobar dia. Khobarnya dibuang. Jadi la'am ruka, demi omong kau. Lepas tu mana khobarnya? Khobarnya tak disebut. Innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sesungguhnya mereka itu di dalam sakarat. Sakarat maknanya pensan. Sakaratul maut maknanya pensan untuk nak maut. Ini sakarati ini adalah maksudnya terumbang-ambing. Ya'mahun maknanya sesat. Mereka yang sesat. Jadi ayat ni kita payah nak beri makna kerana tak ada dia punya khabar. Kita kena cari khabar dulu, barulah kita dapat makna dia. Jadi kalau kita tengok di dalam i'rab, dia tulis di situ khabar dia adalah kismi. Kismi ataupun qasam. Qasam. Qasmi maknanya sumpahku. Sumpahku. Aku bersumpah atas nama engkau, atas umur engkau, innahum tapi sakratihim ya'mahun, dan sesungguhnya mereka itu di dalam terumbang-ambing ataupun di dalam sakarat, di dalam mabuk, terumbang-ambing dan di dalam kesesatan. Jadi ayat ni ayat 15, surah 15, ayat yang ke-72, kita kena tengok dia punya makna dia baru kita dapat. 72, 15, 72. Ya. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. Jadi ayat ini mengatakan bahawa Allah berfirman, demi umur kamu. Umur kamu ni umur Nabi Muhammad lah. Ya Allah bersumpah. Allah boleh bersumpah atas apa-apa saja yang Allah nak. Kita tak boleh bersumpah atas apa-apa nama selain daripada nama Allah. 3 je ni. Wallahi, tallahi, wabillahi. Itu saja yang boleh. Tapi Allah boleh sumpah atas apa-apa pun. Dalam hal ini Allah bersumpah atas umur Nabi Muhammad. Sesungguhnya mereka terumbang-ambing dan di dalam kemabukan, iaitu di dalam kesesatan. Jadi orang Arab biasa bersumpah dengan nama seseorang. Di sini Allah bersumpah dengan nama umur ataupun kehidupan Nabi Muhammad SAW untuk memuliakan beliau. Jadi Allah bersumpah atas umur Nabi Muhammad ni kerana nak memuliakan Nabi Muhammad. Namun perlu diketahui bahawa bagi kita dilarang bersumpah dengan nama selain daripada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah atas nama selain daripada Allah,
maka dia kufur atau syirik. Hadis riwayat Tirmizi. Dan ia menghasankannya. Mereka tidak boleh lanjutkan. Jadi Allah bersumpah atas nama umur Nabi Muhammad. Kemudian ayat yang berikutnya, ini ayat yang berikutnya. فأخذتهم الصيحة مشرقين. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang menggelutur ketika matahari terbit. Ini berlaku pada siapa? Kepada sebelum ayat ini. Ia berlaku kepada Nabi Nuh. Dia berlaku kepada Nabi Nuh yang mana umat di zaman dia buat kerja yang pelik, buat kerja yang tak nasabah, tak terima akal. Orang laki-laki sama laki-laki. Jadi di sini Nabi Lut. Apa kamu kahwin dengan laki-laki sama laki? Dia kata qalu haula banati. Ini isteriku. In kuntum fa'ilin, jika kamu nak kahwin dengan dia, kamu boleh kahwin dengan puteri. Jangan kahwin dengan sama-sama lelaki. Kemudian Allah berfirman, dan sambil berfirman Allah berkasam atau bersumpah atas umat Nabi Muhammad, innahum lafi sakatihim yang mahun, sesungguhnya mereka itu sesat. Jadi di sini lafi sakratihim, satu kesesatan dia, kena ya mahun, bingung, satu. Jadi mereka yang melakukan kerja yang macam dibuat oleh umat Nabi Lut, mereka itu berdosa besar kerana melakukan yang pertama mabuk ataupun pensan, tak ada petunjuk, kemudian bingung, bodoh, tak faham apa. Jadi ini adalah binatang yang lebih teruk daripada binatang, manusia yang lebih teruk daripada binatang. Jadi lesbian ni ataupun jenis dengannya LBT ni adalah mereka yang digolongkan lebih bodoh daripada binatang. Binatang pun tak nak dengan sama-sama lelaki. Dia nak sama lelaki, maknanya dia lebih teruk daripada binatang. Jadi di tempat kita kalau ada golongan ni, jangan diberi penghormatan, jangan diberi tempat. Ini orang yang dimurkai. Kita boleh doakan dia supaya dia kembali kepada jalan yang lurus. Bukan kita nak buat dia rahmatan lil alamin. Oleh kerana Islam ni rahmatan lil alamin, kita pergi ajak dia duduk sama-sama, kita kata boleh benda ni tak ada apa-apa sebab Islam ni rahmatan lil alamin. Bukan. Jadi salah sangat cara kita nak mengubah dia supaya jadi baik, dengan cara itu sangat salah. Sedangkan Tuhan berikan tunjuk cara yang betul bagaimana. Ada di tempat lain, Tuhan tunjukkan bagaimana cara untuk menghadapi jenis manusia yang macam ini. Jadi ummatan. Jadi dalam ayat ini, kita kembali kepada kita punya. Dalam ayat ini, dia buang dia punya khobar. Khobarnya di mana? La amruka ni adalah kas atau qasam. Qasam maknanya sumpahku. Aku bersumpah dengan umurmu, sesungguhnya mereka ini adalah orang yang sesat dan orang yang bingung dan orang yang bodoh, orang yang lebih teruk daripada binatang. Jadi dia tak bubur di sini dia punya qasam. Ini qasam ni, qasamah. Qasamah jadi atau untuk saya qasami. Jadi min tu bagi bawah lah. Jadi qasami. Qasami itu maknanya saya bersumpah. Siapa saya tu? Saya tu Allah. Allah bersumpah atas umur Nabi Muhammad bahawa mereka itu adalah orang yang sesat, orang yang bodoh, orang yang lebih teruk daripada binatang. Jadi jangan dibiarkan jenis spesies manusia masa ini. Kena dihapuskan, kena dibetulkan. Jangan biar. Jangan didekati melalui yang pernah didekati oleh kerajaan Malaysia dululah, zaman tu. Tak kena tu, salah sama sekali.
Jadi laim ruka di sini adalah lam tu lam Dengar saja. lam ibtidah, lam permulaan. Kemudian umur ruka mustada Mubtada marfu. marfu. Kemudian kaf dan dhamir mabni Hitam. ala fathah fi mahalli jar mudhafun ilaih. Ka Rasulullah lah. Khobar tak disebutkan. Khobar tak disebutkan. Khobar muhadzaf takdiruhu kasmi. Qasmi. Kasmi. Kasmi ini maksudnya adalah sumpahku. Sumpahku. Sumpah Allah SWT. Jadi khobar dia adalah kataan kasmi, manakala laim buka adalah mubtada. Jadi mubtada saja, khobar tak disebut. Jadi itulah ayat-ayat yang menunjukkan bahawa ayat ini mubtada saja, tapi tak ada khobar. Kenapa khobar tak disebut? Kerana benda itu tak perlu. Tak perlu disebut kerana tahu dah siapa yang bersumpah dengan cara lahum ruka ni, umur kamu. Kamu tu kamu Nabi Muhammad. Sudah tentulah yang bersumpah ni adalah Allah SWT. Jadi tak payah sebut, kita dapat tahu siapa dia yang bersumpah. Kerana manusia tak boleh bersumpah dengan nama-nama yang macam tu, melainkan hanya dengan nama Allah saja. Jadi inilah dia antara dia punya mubtada, jenis-jenis mubtada dan khabar. Ada yang dulu, ada yang kemudian. Kalau nombor 1, nombor 2 tu memang biasalah. Mubtada nombor 1, khabar nombor 2 itu biasa, tak pelik. Tapi ada yang dipusingkannya. Ada yang dia jadi kemudian, yang ni yang kemudian jadi dulu. Ada pula yang dihazafkan, ada pula yang disebut. Khabar dihazaf, mubtada disebut. Ada kala mubtada dihazaf, khabar disebut dan seumpamanya. Jadi sejauh ini ada soalan? Okey, boleh Ustaz. Okey Ustaz. Boleh faham. Boleh faham ya? Boleh insya-Allah. InsyaAllah minggu hadapan kita akan pergi pada muka surat 25, iaitu tajuk ni mubtada juga. Tapi jenis-jenis mubtada. Mubtada ada 2 jenis. Satu mubtada sarih. Sarih maknanya jelas, sah, mubtada yang jelas. Satu lagi mubtada muawwal bil asarih. Mubtada yang mempunyai huruf mazdariyah dan kalimah perbuatannya dan kalimah selepasnya adalah perbuatan. Kita panggil isim marfu' fi awal jumlah. Okey. Rasam. Okey. Kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita jumpa minggu hadapan. Insya-Allah. Insya-Allah. InsyaAllah. Hadapan 26, insya-Allah. Betul 26. 24. 24. InsyaAllah. 24. Ya, 24. InsyaAllah. Baiklah, kita berhenti di sini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Kami sentiasa memuji-Mu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan minta keampunan-Mu ya Allah. Dan kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Kau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang dapat memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran kami ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau kurniakan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim.
sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini sangat berilmumu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hambamu yang Kau redai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini dan kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmumu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayahmu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan kepada kami. Allah ghafir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah kita jumpa di minggu hadapan insyaAllah. InsyaAllah.